اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 6, baris yang keempat daripada atas. Muka surat 6, baris keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 6. Percaya. Keenam, percaya, yakni beriman dengan makna mengaku putuh di hati, berpegang kejap di hati, sekalian perkara. Sekalian perkara. Sekalian perkara ni baik dan jahat. Sekalian perkara sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Perkara baik, iman dan ta'ah. Beriman seseorang dan melakukan ketaatan seseorang itu perkara baik. Dan jahat. Jahat ni kufur dan maksiat. Kafir seseorang, contohnya sembah berhala, atau maksiat seseorang, contohnya berjudi, minum arak, tinggal solat, contohnya. Jadi sekalian perkara baik dan jahat, sekian perkara itu kesemuanya sekalian perkara itu, kesemua sekian perkara sama ada baik ataupun jahat daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sekalian perkara kesemuanya baik dan jahat yang berlaku kesemuanya daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah dengan muafakat iradahnya, kehendak Allah pada sedia kala, pada azal. Kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Allah yang perbuat sekalian perkara, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat yang sedang berlaku sekarang ni. Sekarang ni berlaku perkara baik, perbuatan Allah. Berlaku perkara jahat, perbuatan Allah. Hak berlaku sekarang. Hak Tuhan buat sekarang ni muafakat, selaras dengan kehendak Allah, ketentuan Allah, keputusan Allah pada azal. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan, telah menghendaki, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara yang akan berlaku. Tuhan menentukan pada azal. Tuhan yang bersifat dengan iradah. Jadi kesemua yang berlaku ni perbuatan Allah. Allah perbuat ni perbuat dengan gomo-gomo gitu. Tak. Allah buat sebagaimana yang Allah tetapkan, Allah tentukan, Allah kehendak pada azal. Kemudian yang Allah tentukan, Allah kehendak pada azal tu, Allah tentu, Allah kehendak dengan sama-sama, dengan jelas tak jelas, dengan jahil tak.
apa yang Allah Ta'ala tetapkan pada azal, apa yang Allah Ta'ala putuskan pada azal, muafakat selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini susunan dia. Sebab itulah kaedah sifat 20 dimulakan dengan kudrah, barulah iradah, barulah ilmu. Sifat Tuhan qadim belaka, tak ada nombor. Tapi ulama susung tu. Kenapa susung kudrah, iradah, ilmu, hayat? Kalau kira hayat dululah. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hayat. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hidup. Allah Ta'ala yang bersifat dengan hayat ni mengetahui segala-galanya, bersifat dengan ilmu. Allah yang mengetahui ni, Allah menentukan iradat. Bila Allah menentukan, Allah buat kudrat. Kalau nak ikut gitulah, hayat dululah nak ikutnya. Tetapi kenapa dimulakan dengan kudrah, iradah, ilmu, barulah hayat? Sebab hak nyata di hadapan kita ni adalah pekerjaan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Hak nyata di depan kita, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia hari hak kudrah dululah. Sebab hak nyata depan kita ni perbuatan Allah. Allah yang bersifat dengan kudrah, kuasa. Kemudian Allah melakukan, Allah buat ni selaras dengan kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Disusuli dengan sifat iradah. Allah yang menghendaki, memutus, menetap ni selaras dengan ilmu, disusuli dengan sifat yang ke-9, sifat ilmu. Allah yang bersifat kudrah, iradah, ilmu ni pasti Allah bersifat dengan sifat hayah. Yang ke-10, sifat hayah. Ini ulama susun gitulah. Tapi dimulakan dengan sifat kudrah. Sebab hak nyata depan kita adalah perbuatan Allah. Samalah kalau macam kita nak ajar kepada anak-anak kita contohnya. Kita ajarlah hak berlaku ni, hak berlaku-berlaku ni. Ajar tu dulu. Hak berlaku-berlaku ni siapa yang buat ni? Allah yang buat. Allah bersifat dengan kudrah. Hak duk berlaku-berlaku ni Allah yang buat. Kita cerita Allah buat dulu pada anak-anak kita. Ya. Mula-mula nak cerita, nak suruh anak kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cerita Allah ada, Allah yang esa. Kita ceritanya Allah yang esa. Allah yang esa ni lah duk buat segala-gala berlaku ni. Sebab apa? Sebab Allah bersifat dengan kuasa. Kekuasaan Allah meliputi segala-galanya. Yang berlaku semuanya datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang kuasa lah yang buat segala-gala ni. Barulah kita naik selaginya. Tuhan hak buat ni bukan buat dengan rambang-rambang. Bukan buat dengan tak ada ketetapan, tak ada perancangan. Tuhan telah menetap dah pada azal. Tuhan telah merancang pada azal. Tuhan sudah buat pelang dah pada azal. Sedia kala. Tuhan yang menetap pada azal ni, Tuhan yang bersifat dengan iradah. Kita naik pula setangga lagi. Tuhan yang kuasa yang buat segala-gala ni selaras dengan apa yang Tuhan tetap pada azal, iradah. Kemudian Tuhan yang letak, yang mutuh pada azal ni mutuh dengan jahil-jahil. Tak. Tuhan mutuh selaras dengan apa yang Tuhan tahu. Naik sikit-sikit. Tapi mula kita nak ceritanya, hak berlaku depan mata ni Allah yang buat segala-galanya. Sebab tu dimulakan dengan kudrah. Susunan kaedah sifat 20. Kitab ni sama juga ni. Daripada Allah, daripada perbuatan Allah. Hak Tuhan perbuat ni dengan muafakat, dengan bersetuju selaras iradahnya, kehendaknya, kehendak Allah pada sedia kala. Tetapi kalau kita pergi pada rukun iman yang ke-6, kita akan sebut iradah dululah. Barulah sebut kudrah. Iradah, kudrah. Qadar, qada. Kita akan sebut gitu. Sebab apa kita sebut qadar dahulu? Dahlah memang sebut pelang dahulu. Barulah disusuli dengan qada, barulah disusuli dengan pekerjaan, perbuatan. Qadar, qada. Qadar, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Qada, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kita rukun iman kena, kita akan sebut hak ketentuan dulu. Qadar, qada atas jalanan
Imam Maturidi. Atas jalanan Imam Asy'ari, ketentuan iradah Allah pada azal qada. Perbuatan Allah yang bersifat dan kudrah sekarang qadar. Maka kita akan sebut beriman dengan qada dan qadar. Itu jalanan Imam Asy'ari. Jalanan Imam Maturidi, ketentuan tu qadar. Hak berlaku sekarang perbuatan Allah ni qada. Jadi beriman dengan qadar dan qada. Jadi beriman dengan qada qadar Asy'ari, beriman dengan qadar qada Maturidi. Itu jelah. Tapi di rukun iman kita akan sebut ketentuan dahulu, baru kita sebut kepada perbuatan Allah. Hak tadi tu hak susunan sifat 20. Dimula dengan kudrah, iradah, ilmu. Cerita hak Tuhan buat dulu. Barulah cerita hak Tuhan buat selaras dengan hak Tuhan kehendak. Tapi kalau pergi pada rukun iman yang keenam, kita akan mula kehendak dulu, baru lagi kepada perbuatan. Ni. Dan pembicaraan sekarang pun kita cerita bab qadar dululah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Allah yang bersifat iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal, pada sedia kala, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Baik ke jahat ke, Allah telah menentukan pada azal sedia kala. Kemudian sampai masa berlaku perkara yang Allah Ta'ala tentukan, Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala putus berlaku baik dan jahat, kesemuanya adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kita ahli sunnah wal jamaah, walaupun kita wajib berpegang ada ikhtiar dan usaha, kita ada pilihan hati dan kita ada perbuatan zahir kita, tapi ikhtiar usaha kita pun tetap duduk di bawah tajuk rukun iman yang keenam, kesemuanya qadar dan qada Allah. Ikhtiar usaha pun masuk di bawah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhtiar usaha kita pun duduk di bawah qadar dan qada Allah, jadi Allah belaka tak ada lah kitanya. Memang hakiki sebenarnya kita tidak ada apa-apa peranan, tapi kok mana pun kita wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan perbuatan yang duduk di bawah qadar dan qada Allah. Setakat itu sudahlah. Walaupun hakiki sebenar-benarnya ikhtiar usaha kita pun duduk di bawah qadar dan qada, tetap kita wajib berpegang. Kita ada ikhtiar dan usaha. Kalau kita berpegang ada ikhtiar dan usaha, ikhtiar dan usaha hak mutlak, hak kita. Itu qadariyah tu. Kalau kita tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, itu akidah jabariyah. Kita akidah ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi bukan mutlak, bukan bebas. Qadar ni ikhtiar dan usaha yang duduk terikat di bawah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau terikat jadi seolah-olahnya tak ada, memang hakikinya tak ada. Dan kita pegang tak ada lah, tak ada ikhtiar usaha jabariyah. Kita tak wajib berpegang ada ikhtiar dan usaha, ikhtiar pilihan hati, usaha perbuatan kita, tapi ikhtiar dan usaha mesti duduk di bawah sekalian perkara. Mesti duduk di bawah kesemuanya. Datang daripada qadar dan qada Allah. Jangan lagi tajuk ni. Ni tajuk rukun yang keenam ni. Sekalian perkara, kesemuanya qadar dan qada Allah, termasuk ikhtiar dan usaha pun masuk dalam sekalian perkara. Ikhtiar usaha pun masuk di bawah kesemuanya qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Hak saya baca Minhajul Abidin di Masjid Putih, Masjid Abidin tu, hak malam kami, hak dalam kitab Minhajul Abidin, terdetik di hati pun qadar dan qada Allah, berkelip mata memandang pun qadar dan qada Allah. Dalam kitab Minhajul Abidin. Daripada situlah, kalau terdetik di hati pun qadar dan qada Allah, pilihan hati
Oh, lagi besar. Sahlah qadar dan qada Allah. Lah tu pun. Mari terdetik lah di hati, lepas tu hilang. Terdetik di hati tu Allah telah menentukan pada azal. Saat terdetik tu Allah yang buat. Jadi kalau terdetik di hati pun ketentuan Allah dan perbuatan Allah, pilihan hati sama telah lah. Hak misal dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau dalam kitab Minhaj kata berkelip mata memandang pun qada dan qada Allah, ni berkelip. Allah telah menentukan pada azal. Saat berkelip ni Allah yang buat. Saat terbuka tidak berkelip pun Allah yang buat. Berkelip je Allah yang buat. Kalau hanya sekecil berkelip mata pun qada dan qada Allah, usaha kita lama telah lah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Hak dalam Majid Abidin tu, hak tu beratus kali dah sebut beratus kali. Tu pun ada lagi orang sakau. Beratus kali dah. Tiap-tiap minggu duk sebut tu. Tiap-tiap minggu. Dak beratus kali apa? Setahun lebih dah. Setahun lebih dah. Setahun lebih. Tolok bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun lepas lah. Tak ada lah sebulan tu. Kemudian di Masjid Abidin tu, dia live dalam radio tu, dia kalau nak mula balik siaran dia tunggu awal bulan. Kita lepas daripada Raya Nang, lepas Raya Nang kita mula dah kelas. Tapi radio tak ambil lagi. Sebab dia ambil radio ni di awal bulan. Dia dah ambil tengah-tengah. Jadi kadang-kadang oleh kerana radio tak ambil lagi, saya tak baca juga tu. Baca tajuk lain dulu. Jadi kalau kita kata 2 bulan lah tak ada. Jadi maknanya kalau 10 bulan 10 bulan berapa minggu? 40 minggu tau. Kira dalam 50-60 siri. Dia ulang semua tu. Bukan ulang sekali satu-satu siri tu. 2 kali 3 kali ulang. Dah kalau 560 siri, 560 kuliah, Masjid Abidin tu sekali ulang 2-3 kali, 100-200 kali sungguh. Kau nak kira. Dah mula-mula baca dulu kitab Minhaj. Lepas tu nak habis kat arah, tengok jam nak habis dah masa, ulang balik. Mana beratus kali sungguh lah. 100 kali lebih lah. 200 kali. Gitu lah. Ada juga orang lekat. Lekat juga. Takkan pilihan perbuatan kita pun Allah juga. Dah pilihan terdetik di hati pun kan Allah juga kan. Perbuatan kita berkelip mata pun Allah juga kan. Ada kita Minhajul Abidin itu sakok juga. Kalau pilihan dan perbuatan kita mutlak bebas, dan Allah telah menjadikan akal di kepala otak kita. Akal kita yang menilai, memilih. Kan kalau akal tak tidak berakal, tak siomang contohnya, dia tidak boleh nak menilai, dia tidak boleh nak memilih. Nah, dia buat ikut dang je lah. Dia buat tu ikut dang, dia tak ada memilih tu. Buat ikut dang. Macam kata binatang lah, binatang buat kerjaan juga, dia buat ikut dang je. Dia tidak ada pilihan sebab dia tidak berakal. Jadi sekarang Allah telah jadikan akal, kekuatan akal yang memilih sendiri. Bukan qada dan qada Allah. Allah hanya mengetahui. Sampai saat buat, Allah letak dokan tenaga di kita. Ni kita berasa sihat ni. Tenaga yang Allah telah jadikan di tubuh kita. Dan Allah telah jadikan tenaga di tubuh kita. Tenaga itulah yang buat kerjanya. Tak payah Allah buat dalahnya. Allah hanya mengetahui je. Itu qadariyah. Sesak tu. Tapi dia mudah nak pergi ikut tu. Nak pergi ikut qadariyah. Jangan. Jadi hak Masjid Abidin tu ada 2 bulan lagi. InsyaAllah lah siapa rapat 2 bulan tu habislah tajuk tu. Lepas daripada puasa Ramadan tu jalan kita lah. Kira-kira setahun setengah lah capu-capu. Jadi ulang tu kerana nak dapat respon maklum balas berbagai. Respon maklum balahnya berbagai. Kadang-kadang orang mari jauh, dia mari nak jumpa je. Dia mari satu malam,
Dia Masjid Putih itu, mari nak jumpa je dia kata. Dia dengar kapung dia. Mari nak jumpa je, nak kenal je. Dia pun royak lah perpangang tu macam mana, hak dianya macam mana. Bukan dia je hak dengar dia tu. Dia kata kawan-kawan dia dengar juga orang dia tu. Macam mana ni penerimaan tu, boleh terima ke tak boleh terima. Dia kata kebanyakannya mula-mula memang tak boleh terima. Memang merenyih lah kita panggil kok. Allah dah lama kening kita buat ibadat, pegangan, tak tahu ke mana hala, macam mana lah lama kening. Tak ada macam mana lah. Sebab saya baca minhaj di awal tu, kalau berpegang dengan akidah yang menyalahi akidah yang sebenar, maka ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang bertaburan. Tuhan tak terimalah. Dah warna, tak ada warna lah. Sebab kita nak buat ibadah, yang pertamanya ma'rifatullah dulu, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dulu. Biar kemah keenang-enang rukun iman ni dulu. Jadi mana apa tu terbalik itu. Jadi oleh kerana respon tu macam-macam, jadi lah. Walaupun ulang pun ulang, ulang. Mana sebenarnya mudah aja. Sekalian perkara, kesemuanya mati ditajuk ni, kita pergi pada ikhtiar usaha pun tak lari daripada hak ni, tak layak lari daripada tajuk ni. Tiba-tiba sekalian perkara okey, tidak timbul isu. Kesemuanya okey, tidak timbul isu. Clear tu. Lepas tu hak tak okeynya kok mana? Takkan pilihan perbuatan pun Allah juga. Dan saat ni kata sekalian perkaranya okey. Dia kono-kono dia faham. Lepas tu ustaz tu kan perkara jahat Allah juga. Dan saat dia kata sekian perkara okey. Kesemuanya okey dia kata. Clear, tak ada isu di situ. Dan kalau sekian perkara tu okey, faham molek dah. Kesemuanya okey, faham molek dah. Apa masalah laginya? Yelah sekian perkara takkan pilihan perbuatan pun terikat juga. Tadi kata okey sangat. Ini orang cerdik pandai ni. Bukan orang komang-komang. Orang cerdik pandai. Kalau jenis SPM learning ni, tahap tinggi tu. Belajar apa keluar negara. Jadi orang yang berpangkat. Cerdiklah manusianya. Tapi okey. Sekalian perkara, semua perkara okey, tak ada isu. Dah okey lah. Lepas tu ikhtiar usaha hak Tuhan juga. Dah sekian perkara kan. Perkara jahat hak Allah juga. Kan sekian perkara kan. Dah okey, kena. Allah kata susah kadang-kadang. Tu duk ulang. Buih mulut-mulut. Hak tu kan ngulang. Hak tu kan dengar pun bosan dah. Hak tula je. Iyalah. Bukan kata hak tu kan dengar bosan, hak tu kan ngulang pun bosan. Tapi tak ada arah lah. Kena ulang. Ada pula kata dah kan ustaz nak suhui biar faham belaka. Hajat di hati gitulah. Mudah-mudahan jadi faham belaka. Hajat di hati. Sebab tu ulang. Kena ambil kira. Biar ke dia lah mana-mana orang tak reti. Tambah gitu. Berat dia kata nak suruh reti semua. Hajat di hati gitulah. Tapi kita serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma jalan usaha kitanya kita ulang. Tu jalan usaha kita. Ulang. Serah kepada Allah lah. Tapi hajat di hati naknya biar faham belaka lah. Sebab ni akidah. Tak lepas sini mayang bang ke, puasa zakat haji ke, cerita amal wajib ni. Amal sunat lagi lah tak ada benda. Ni cerita amal wajib. Jadi dia kata macam berat lah kalau kita duduk memikir nak jadi boleh terima belaka. Memang hajat ni gitulah. Ini bab pegangan. 2 bulan lagi. Dah kita ni akhir dah ni. Jamadil akhir ni berapa dah hari ni? 28 berapa hari ni? 28 29 dah hari ni dah. Jamadil akhir 28 29 hari ni tau. 29 hari ni. Dah tahu kita dah.
Tak tahu. Tahunya berapa? 17. 17 ke 18 ke ni? 17. Ha? 17 hari bulan 3. Tahu 17 bulan 3. 2018. Dah jam di akhir berapa ke ni? Jam di akhir pun tak tahu. So ke tarikh berapa? Kan kita 29 hari ni. Jadi tinggalnya Rejab dan Sya'ban. 2 bulan lagi. Hati kata 2 bulan lagi Masjid Putih. Ulang. Sekalian perkara kesemuanya, walaupun hanya terdetik di hati, walaupun hanya berkelip mata mandang, kesemuanya daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minggu yang terdahulunya berhenti di pembicaraan ketentuan perkara yang jahat. Ketentuan perkara yang jahat. Jahat ni apa dia? Kufur dan maksiat. Itu perkara jahat. Datang daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian perkara kesemuanya itu pegangan. Adapun percakapan adab yang diperintahkan oleh syariat kepada kitanya, yang baik daripada Allah, yang jahat daripada kelemahan, kesalahan diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Pegangannya berpandukan kepada surah An-Nisa ayat yang ke-78. Qul kullum min indillah. Kata olehmu ya Muhammad, semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat yang ke-78. An-Nisa ayat yang ke-79, ayat satu ayat selepas tu sahaja. Qul kullum min indillah. Kata olehmu ya Muhammad, semua perkara datang daripada Allah. An-Nisa ayat yang ke-78. An-Nisa ayat yang ke-79, Allah Ta'ala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin wa famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada Allah. Hak baik tu daripada Allah. Dan apa-apa perkara yang berlaku pada engkau ya Muhammad dari perkara yang buruk, hak tu datang dari diri engkau sendiri. Kalau perkara tu perkara yang buruk, diri engkau sendiri. Hak baik datang daripada Allah, hak buruk datang daripada diri engkau sendiri. Ini adab percakapan. Pegangan segala-gala perkara. An-Nisa ayat 78. Percakapan An-Nisa ayat yang ke-79. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri engkau sendiri ya Muhammad. Ni pegangan dan percakapan. Pegangan balik pada rukun iman yang ke-6. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, sama ada baik ataupun jahat. Itu pegangan. Percakapan Nabi bersabda, wal khairu kullu fi yadaik wa syarru laisa ilaik. Itu ada antara bacaan doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula kebaikan sekaliannya di sisi engkau ya Allah, dan bermula kejahatan tidak dinisbahkan, tidak disandarkan pada engkau ya Allah. Wal khairu kullu fi yadaik wa syarru laisa ilaik. Itu di antara doa kunut yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalian kebaikan di sisi engkau ya Allah, dan kejahatan tidak disandar pada engkau ya Allah. Itu adab percakapan. Yang baik daripada engkau ya Allah, yang jahat bukan daripada engkau ya Allah, tidak disandarkan pada engkau ya Allah. Itu percakapan. Pegangan balik kepada rukun iman yang ke-6 lah. Nabi bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan daripada baik dan jahat, daripada ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kena atur pegangan, kemudian adab percakapan. Jadi kita nak cerita perkara jahat ni datang daripada Allah juga. Nak cakap ikut dan boleh sebut dalam maqam taklim sahaja, tempat hak nak mengajar je.
Nak mengajar, nak cerita bab pegangan. Mengajar ni bukan kata atas masjid surah kena ada meja apa, tidak. Taklim mengajar ni kita cakap dengan anak kita, kita pun cerita bab pegangan baik jahat daripada qadar dan qada Allah. Tu makam taklim lah panggil. Makam mengajar lah tu. Mengajar ke apa tu? Mengajar nak cerita bab pegangan. Tapi kalau makam taklim, makam mengajar pun bukan semuanya boleh sebut. Hak jahat ni hak Tuhan juga. Hak tak comel, hak salat Tuhan juga tak boleh. Makam taklim mana, makam mengajar mana, mengajar bab pegangan lah. Kalau bukan mengajar bab pegangan, tajuknya lain. Tajuknya lain. Kita duk baca kitab biar tajuk tu tajuk tauhid pun. Tapi kita bukan mengajar bab rukun iman yang ke-6 ni. Mengajar kitab fiqh, kita tasawuf ke, orang pun tegur kesalahan kita contohnya. Oh salah ustaz tu baca tengok go. Ayat tu kata warna dan kitab. Salah. Oh salah saya pun qada Tuhan juga. Haram tu. Ni kan makam taklim, kan dalam mengajar hal benda. Jangan salah faham ni. Makam taklim dengan makna kita ketika kita nak ngajar bab rukun iman yang ke-6 ni. Biar reti rukun iman yang ke-6 ni. Hak baik ke jahat ke, qadar dan qada Allah. Ketika ngajar tu. Kalau kita ngajar bab lain, tiba-tiba berlaku mula salah, kita pergi sandar kepada Allah, haram juga. Sebab tu walaupun tempat mengajar, tengok di hujung dia tu. Di hujung tazkirah tu. Yang baik daripada Allah, yang kurang datang daripada diri saya sendiri tu. Kenapa kata gitu? Itu makam taklim tu kan? Tak. Kita bukan makam taklim nak cerita bab pegangan. Bukan makam taklim tempat mengajar itu bab pegangan. Sebab itulah tetap orang mengajar kata di hujung tu, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari kelemahan saya sini. Tetap kata gitu. Bukan makam taklim tempat mengajar kita bebas-bebas. Kita salah baca, salah sebut, salah beritahu, salah saya ni qada Tuhan juga ni. Jangan sandar ke Tuhan, kena sandar pada kelemahan diri sendiri. Tapi ni makam taklim tempat mengajar hamda. Mengajar rukun yang kenang ke? Ada. Tak boleh nak sandar ke Tuhan, benda tak baik. Kita masa mengajar rukun yang kenang ni nak tunjuk pegangan. Hak rukun yang kenangnya baik, jahat, qadar dan qada Allah. Bukan boleh cakap ikut suka. Tapi kita mengajar ni bukan kata mengajar berkitab gini. Kita nak ajar pada anak cucu kita, nak ajar bab pegangan. Ceritalah rukun yang kenang tu. Baik dan jahat datang daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang duduk di hujung tazkirah, hujung ceramah tu dia panggil adab lah, seumpama itulah. Bukan orang ngajar je dicakap gitu. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan saya sendiri. Itu bukan hujung tazkirah ceramah. Kita cakap harian pun gitu. Sama-sama kita duk cakapnya, yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan saya sendiri. Bukan hanya hujung ceramah tu je lah. Tapi ada orang tak kenal. Dia tak kenal orang mengajar, sandar ke cakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang kelemahan saya sendiri. Apa tak kenalnya? Orang tu dia sebut tu, yang baik daripada Allah, yang tak baik saya sendiri tu. Itulah ayat Quran surah An-Nisa ayat yang 79. Kalau saya baca tadi, apa nak setujunya? Itu iktibas tiru daripada ayat Quran An-Nisa 79 tu. Apa salahnya? Dia kata sebab ada orang yang jadikan cakapan seumpama tu di hujung ceramah sebagai pegangan. Dia buat jadi pegangan. Tu salah dia. Tu salah dia. Pegangan kita rukun iman yang ke-6. Takkan rukun iman ke-6 tak reti-reti. Untung baik, untung jahat daripada qadar dan qada Allah. Takkan tak reti hak tu. Lepas tu orang ceramah tu, yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan saya, itu adab percakapan. Tapi memang ada, saya pernah jumpa, ambil mana berpegang seumpama tu. Tu dia kata tu, orang ceramah kata gitu.
Memang ada sungguh. Tapi tak boleh nak menyalahkan orang ceramah kata gitu. Itu memang adab dia dengan Tuhan, kena kata gitulah. Salahnya orang hok ambil itu, dia tak faham rukun iman, hok enam rukun iman. Walaupun dia ngapa untung baik, untung jahat daripada qadar dan qada Allah. Tu kena ngapa mulut je tak reti. Saya pernah lah panggil tazkirah apa semua ceramah. Jadi nak nutup kuliah ceramah tu, saya cakap macam ni lah. Yang baik daripada Allah, yang kurang tu kelemahan saya sendiri. Lepas tu wassalamualaikum lah, habislah. Teringatlah orang kata tadi ni. Kadang-kadang cakap gini lah orang dengar salah faham. Teringat tu, jadi saya pun kupas semula hak saning tu. Hak saya kata yang baik daripada Allah, yang tak baik tu kelemahan saya. Ini bukan pegangan ni, ini adalah percakapan adab kita dengan Allah. Pegangannya balik pada hukum yang kenang. Start semula. Kira hak cakap tu faham tak? Dia punya nada tu, yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum lah, habislah. Tiba-tiba teringat tu, saya pun hura pula hak saning tu. Jadi masuk gia semula. Masuk gia semula. Lama juga. Suku jam 20 minit ada. Lama juga lah. Mana kalau terkira kejut waktu kan dengar dah saning, nampaknya berik dah, nak berhenti dah. Lepas tu start gia semula. Jalan laju pula lepas dia tu. Tapi tengok hak respon ramai tu ada tarikan. Sebab apa? Memang betul ni kadang-kadang ada orang yang terpesong dalam bab ni. Bila hurah hak saya cakap tadi tu ada percakapan. Pegangan jangan duk pegang gitu. Pegangan balik pada rukun iman yang keenam. Apa dia cerita suku jam lebih tu, maknanya kita boleh tengok orang ni. Orang ni tengok hak minat, tengok ambil faham, dengan orang hak tengok jam. Tengok jam. Boleh kenal tu. Dah. Macam dia je nampak jam. Macam orang ngajar tak nampak jam berkali. Tengok jam. Dia tengok jam. Kadang dia tunjuk sign dia. Dia tunjuk sign dia. Ada balas tu. Ada. Saya taknya kena gitu. Tapi ada orang kata, ustaz paling lain dia buat gitu ke sign dia. Ustaz paling ke dia buat dia kata. Tapi kalau ingat ustaz lain, depan-depan ustaz tengok boleh tunjuk jam dia kepada orang lain. Disuruh Tuk Bila pergi bang. Orang kata macam ramah. Dia tunjuk jam kepada Tuk Bila, suruh Tuk Bila pergi bang. Sudah nak bang kau nak mengajar tak berhenti lagi. Dia nak suruh mengajar tu berhenti, tak jadi. Dia suruh Tuk Bila pergi bang. Orang kata nyakit. Tapi saya tak perasan waktu tu. Tak pernah nampak. Tapi dia kata ustaz paling lain dia buat gitu juga. Nyakit tu kalau gitu. Kau tak penuh tu. Tak ada penuh. Hanya nak tunggu isyak je. Hak kita ni duha lain. Hak duha mari nak ngaji sungguh. Kalau kuliah maghrib, orang ustaz je tu kan nyibuk. Orang mari nak jemaah je maghrib dengan isyak. Ustaz tu mari nyibuk duk ngajar, lepas tu isyak tak berhenti juga. Ustaz tu nyibuk sebenarnya. Dia bukan mari nak dengar, dia mari nak jemaah maghrib dengan isyak. Lepas tu kadang-kadang orang mengajar dia semai sunat. Pahmai sunat. Sebab apa? Ustaz nyibuk benda main ngajar, kita nak ibadat, dia kata. Ada. Orang nanyanya kalau orang puang lah. Orang puang kalau buat gitu nanya sungguh lah. Orang lelaki pun nanya buat kerja gitu. Tapi tak pelik ada. Orang ngajar dia baca Quran. Ada. Sudah je wallahualam dia tutup Quran. Ada. Kerana satu cara lah. Manusia ni ada bagai-bagai. Kenapa dia tak dengar orang ngajar? Mungkin telinga dia pekak, tak dengar dah. Jadi baik ngaji Quran. Telinga dia pekak kan? Kalau dia tunggu pun tak liga bersatu kok. Dia pun baca Quran. Itulah. Ada. Jadi pekak. Tapi kalau orang perempuan buat gitu, tu lagi double lah. Double nanya buat gitu. Sebab apa? Orang perempuan tidak dituntut main majlis surah berjemaah. Orang perempuan tidak dituntut mari ke majlis surah berjemaah. Cuma tidak dilarang dalam mazhab Syafi'i kita. Kalau mazhab lain, dakwah terus. Main rumah dah puan. Mazhab Syafi'i kita tidak menggalakkan dan tidak melarang. Hak mari jemaah ni, orang perempuan. Kalau mari belajar,
tu tidak terkecuali lelaki ke, perempuan tua ke, perempuan muda ke, comel ke, uduh ke, tak terkecuali. Kalau bab belajar. Sehingga kalau suami tak benar, isteri mari belajar. Fardu ain. Fardu kifayah kena dapat izin suami. Fardu ain. Suami tak benar. Suami boleh hajar ke tak? Suami boleh hajar. Isteri tak lagi belajar majlis surah. Haram. Sebab suami belajar sendiri. Tapi kalau suami tak benar pergi majlis surah belajar fardu ain, dianya tak erti ke pasal tu nak ajar, maka isteri tetap wajib kena mari juga. Kalau bab belajar. Bab jemaah tidak dituntut. Nak semai sunat pula dah. Main sunat orang lelaki pun afdal di rumah. So kata orang perempuan. Tiba-tiba orang ajar fardu ain, dia pergi semai sunat. Ada. Ada macam tu. Tak pelik lah. Tu di mana-mana. Tak boleh ambil kira sangat benda gitu. Ambil kira benda gitu. Kau pakai tak mengajar. Gerang ke dia. Orang mengajar dia semayang. Kita pun berhenti. Seorang je buatnya. Orang lain nak mengaji sungguh. Nanya kau orang buat kerja gitu. Dan orang seorang. Biar ke dia lah. Adalah tu masalah dianya. Itu kalau maghrib. Kalau duha ni memang nak belajar. Jadi apabila sambung balik hak adab percakapan dengan pegangan tu, walaupun memang nak wassalamualaikum dah tu, sambung balik, respon tu ada, tarikan tu ada. Memang betul sungguh. Ada orang yang berpegang perkara jahat Allah tidak menentukan, kerana dia kata orang ngajar tu yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan saya. Tengok tu, bukan hak Tuhan, hak kelemahan saya tu kan. Ada orang ambil tu, dijadikan itu sebagai pegang. Betul, memang ada. Sebab tu ada lah orang yang dia kata tak setuju, dia kata tak. Itu memang ada, bukan masalah orang mengajar. Kita bercakap harian pun seumpama tu. Cakap harian pun seumpama tu. Cuma tadi tu mari teringat jadi tekan. Jadi kuliah ni. Round yang kedua tau. Round yang kedua. Masa tambahan sudden death. Sudden death apa panggil? Zaman itulah ni tak ada sudden death. Zaman itu kan masa tambahan, seri. Dia ada masa tambahan. Tahu? 15 minit sudden death dulu. Sumbak go je, pakai habis dah. Kata 40 pula sumbak go habis dah. Kan setengah jam kena sudden death. Sumbak go je menang lalu. Itulah ini dak dah. Faham tak? Faham tak wala? Jadi waktu kita masa tambahan, ulang balik hurah tu. Mana tak ada masalah, memang ada tarikan. Mana di situ memang ada orang berpegang yang jahat, tidak ada kaitan dengan Allah. Sebab apa? Tu orang ngajar kata yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan diri saya sendiri. Memang ada. Tapi itu bukan salah orang mengajar. Bukan orang mengajar, kita pun sama. Yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan diri saya sendiri. Itu ada percakapan. Kemudian berkaitan dengan ketentuan jahat. Kita ahli sunnah wal jamaah, rukun iman yang keenam. Baik jahat, qadar dan qada Allah. Adapun Mu'tazilah yang terpesong, mereka berpegang Allah hanya menentukan perkara yang baik sahaja. Perkara yang jahat, kufur dan maksiat, Allah Ta'ala tidak menentukan. Allah Ta'ala hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara yang jahat. Allah hanya mengetahui, Allah tidak menentukan. Itu Mu'tazilah yang khilaf ulama pegangan seumpama tu kafir ataupun dosa besar. Khilaf kafir dengan dosa besar. Kafir habis ceritalah. Kalau dosa besar, cerita dosa besar dalam bab pegangan lebih besar daripada dosa besar dalam bab syariat zahir. Dosa besar syariat zahirnya tinggal solat, tinggal puasa, berjudi, berzina, minum arak. Itu dosa besar dalam bab syariat. Tapi nak banding dengan dosa besar Mu'tazilah, besar dosa besar Mu'tazilah lagi. Kemudian dosa besar orang yang judi contohnya. Malaikat catat dosa besar masa dia judi. Judinya bukan sama-sama. Bila berjudi, taing boleh duit, taing boleh gaji. Masa dia judi tu malaikat catat dosa besar. Lepas tu dia balik rumah, setakat itulah malaikat catat dosa besarnya.
Tapi dosa besar selagi tidak bertaubat kekal di dia. Tapi setakat itulah dosa besar berjudi dia balik rumah dah kan. Sama juga dengan dosa besar minum arak. Dosa besar minum arak ni pada masa dia tengah togong arak tu lah. Tahu kan nak togong arak 24 jam pecah perut matilah. Lepas dia selesai minum arak dia balik rumah, selesai minum arak, setakat itulah dosa besar minum araknya. Sama juga dengan orang berzina. Tahu kan berzina 24 jam matilah dianya. Maka malaikat catat dosa besar pada masa dia berzina. Lepas dia tegak dia berhenti dah zina, setakat tu dosa besar. Tapi dosa besar berzina tu tidak akan diampuni selagi tidak bertaubat. Tapi setakat tu dosa besarnya. Adapun dosa besar pegangan Mu'tazilah ni, malaikat catat dosa besar setiap saat selama mana berpegang dengan akidah tersebut. Dosa besar daripada berjudi, berzina, minum arak. Kemudian malaikat catat setiap saat dosa besar tersebut. Tiba-tiba dalam keadaan malaikat catat dosa besar kerana berpegang dengan akidah Mu'tazilah, perkara jahat Allah tidak menentukan. Dia semayang fardu, dia puasa fardu, dia mengerjakan haji umrah fardu. Sebab dia tidak dukungkan kafir, tapi ada pahala ke tak? Tergelang dengan dosa besar tu lah, tak ada lah pahalanya. Tu kalau amal fardu ustaz. Kalau amal sunat tanya mana lagi nya? Malaikat tengah catat dosa besar pegangan salah, dia duduk ngaji Quran, dia duduk berzikir, tak ada apa satu lah waktunya. Ni kita cerita dia berpegang dengan akidah yang dosa besar, dia semayang fardu, pekohnya comel. Syarat rukun solatnya sempurna pekoh. Tasawufnya keikhlasan pun sempurna. Lepas tu di saat yang sama malaikat catat dosa besar, sebesar-besar dosa besar, berpegang dengan akidah yang terpesong. Dan nak duduk mana pahala solat hak comel pekoh tasawuf tu? Hak solat fardu ni. Sebab solat fardu lah ibadat zahir yang paling besar pahala. Solat fardu lah paling besar pahala. Ada pahala ke tak? Tak ada pahala lah. Sebab di saat yang sama malaikat catat sebesar-besar dosa pegangan Mu'tazilah. Itu atas pandangan yang kata dosa besar. Kalau atas pandangan kata kafir ada benda lah. Berpegang perkara jahat Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Jadi Mu'tazilah berpegang seseorang memilih dan melakukan perkara jahat, memilih dan melakukan perkara jahat, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Kemudian itu qadar. Tidak ada ketentuan jahat daripada Allah yang bersifat dengan iradah, hanya ada Allah mengetahui. Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan kejahatan. Tidak ada qadar jahat daripada Allah. Apabila melakukan kejahatan, berlaku perbuatan jahat ni, qada Allah ataupun tidak. Kita ada dua kan, satu qadar, satu qada. Qadar ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Sekarang ni perkara jahat, Mu'tazilah dia menafikan qadar. Dia tidak menafikan qada. Nampak? Kita ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat qadar Allah, qada Allah. Ni pegang kita dua situ tu. Yang pertama perkara jahat ketentuan Allah pada azal, qadar. Sampai saat berlaku qada perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Ni kita ahli sunnah. Perkara jahat ni qadar dan qada Allah. Mu'tazilah dia menafikan ketentuan jahat, qadar, tetapi tidak menafikan qada tu datang daripada Allah yang bersifat dengan qudrah. Ini kena faham boleh sini. Mu'tazilah perkara jahat, kufur dan maksiat yang Mu'tazilah nafikan adalah qadar, ketentuan iradah Allah, tidak kepada perkara jahat. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan seseorang melakukan kejahatan. Allah hanya mengetahui ilmu. Seseorang pun memilih untuk melakukan kejahatan, maka perbuatan jahat dia terhasil. Pergerakan nak melakukan perbuatan jahat
dan perbuatan jahat tu terhasil. Perbuatan jahat yang berlaku yang terhasil itu qada Allah ke tidak? Mu'tazilah kata qada Allah. Mana Mu'tazilah hanya menafikan qadar perkara jahat, tidak menafikan qada perkara jahat daripada Allah yang bersifat dengan kudrah. Faham tak cerita beza dia? Ini hak Mu'tazilah, hak khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar ni. Hak saya sebut tadi itulah, hak mutamatnya dosa besar. Mereka hanya menafikan qadar perkara jahat, tidak menafikan qada. Allah tidak menentukan perkara jahat. Seseorang memilih untuk melakukan sendiri perkara jahat. Berlaku perkara jahat tersebut, bergeraknya tubuh badan dia dan terhasil perkara jahat, qada daripada Allah. Allah yang menggerakkan tubuh badan dia dan Allah yang menghasilkan perbuatan jahat. Ni Mu'tazilah. Dia tidak menafikan qada jahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat qadar Allah, qada Allah, dua. Mu'tazilah perkara jahat tidak qadar daripada Allah, tapi qada daripada Allah. Dia menafikan satu pegangan, menafikan qadar, tidak menafikan qada. Itu Mu'tazilah. Gimana? Boleh bagi dia tu? Sebab hak saya jumpa bukan hak tahap ni, bukan tahap Mu'tazilah ni, yang menafikan qadar jahat, tidak menafikan qada jahat. Dia menafikan kedua-dua saya jumpa. Qadar jahat tidak daripada Allah, qada pun tidak daripada Allah. Tu lagi berat tu. Tu dua pegangan yang terpesong. Dua-dua tu sama-sama sesat, yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Saya cerita satu je ni. Satu je. Mana? Mu'tazilah menafikan perkara jahat qadar daripada Allah. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah Ta'ala tidak memutuskan pada azal, Allah hanya mengetahui. Tapi sampai saat berlaku, semua yang berlaku tu qada Allah. Allah yang menggerakkan, Allah yang menghasilkan pekerjaan jahat. Qada Allah juga datang dari perbuatan Allah yang bersifat kudrah juga perkara jahat tu. Itu hak Mu'tazilah yang menafikan qadar jahat tapi tidak menafikan qada jahat. Hak saya jumpanya dia menafikan kedua-dua. Qadar Allah pun tidak perkara jahat, qada Allah pun tidak. Ni double Mu'tazilah lah jawapan dia. Ni double Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah hanya menafikan qadar jahat, tidak menafikan qada jahat. Tiba-tiba dia menafikan kedua-dua. Qadar pun dinafikan, qada pun dinafikan. Menafikan qada jahat itu masuk perkara lain pula. Bicara lain pula situ. Menafikan qada ni ada yang kafir ijma' ulama, ada yang dosa besar. Hak tu bab qada pula tu. Sebab sekarang ni saya duk cerita bab qadar, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Barulah kita nak pergi kepada qada, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi kita pergi pula. Biarlah qada itu tak masuk lagi, tapi masa cerita qadar, qada pun cerita. Sebab di dua tu kan kena selain lah, kena cerita kedua-dua. Hak menafikan qada Allah ni maknanya golongan qadariyah tu lain pula. Nak cerita bab qada Allah ni pula. Bab qadar dah sesat. Bab qada dia Mu'tazilah qadariyah. Allah letak dah kudrah di kita, Allah jadi dah tenaga di kita, siap kerja Allah. Lepas tu menggerakkan tubuh, menghasilkan pekerjaan baik ataupun pekerjaan jahat adalah kudrah, tenaga, kuasa yang Tuhan letak di kita. Itu Mu'tazilah qadariyah. Adapun kalau berpegang terhasil pergerakan tubuh kita untuk berusaha, kemudian terhasil pekerjaan kita itu
datang daripada kudrah tenaga yang ada di kita ni. Kita tenaga ni reng kuat ni, kita daripada muda lagi sihat. Terhasil pekerjaan tu daripada tenaga yang ada di kita. Tenaga tu Allah letak ke? Tak. Tenaga kita sendiri-sendirilah yang bekas. Tu kafir ijma' ulama, itu bukan qadariyah. Ni hak ni bab qadar, bab qada ni pula. Ni bab lain pula. Jadi perkara jahat tadi, qadar dia kata bukan daripada Allah. Tu Mu'tazilah dalam bab ketentuan jahat. Tiba-tiba qada pun bukan daripada Allah juga. Kalulah terhasil pekerjaan kita bukan perbuatan Allah. Perbuatan tu mari mana? Perbuatan mari daripada tenaga Tuhan letak kita. Tu tambah satu lagi Mu'tazilah qadariyah. Hak menafikan qadar jahat tu terpesong lain. Menafikan qada jahat, bukan Allah yang buat perbuatan jahat, Allah hanya letak tenaga di kita, tenaga kita lah yang menghasilkan pekerjaan jahat. Itu Mu'tazilah lain pula. Tu kata double Mu'tazilah. Satu akidah terpesong cukup dah amal ibadat tak ada pahala. Kalau dua pula yang terpesong, satu pun cukup dah, sebab sebesar-besar dosa malaikat catat sepanjang masa, ni dua pula. Tetapi kalau perkara jahat yang terhasil ni, orang bergerak ni kan, dia bergerak, dia buat judi, dia buat minarak tu kan, perbuatan tu kan, dia berzina, perbuatan dia tu. Mari mana perbuatan dia tu? Yang menggerakkan tubuh badan dia mari mana? Qada Allah ke tidak? Tidak. Lepas tegak tubuh badan, Allah letak tenaga dah di dia kan. Tenaga itulah yang menggerakkan pergerakan jahat dia tu dan menghasilkan pekerjaan jahat dia. Itu Mu'tazilah qadariyah. Adapun kalau berpegang tu pergerakan dia tu, pergerakan dia buat judi, minarak, berzina tu, mari mana perbuatan? Mari daripada dia orang sihat kan, ada tenaga kan. Dan tenaga mari mana? Allah letak? Tidak. Lepas tu jadi tu mari daripada kudrah dia dengan sendiri-sendiri, bukan daripada Allah. Tu kafir ijma' ulama. Itu bukan Mu'tazilah qadariyah. Mana? Kena beri hak apa raya. Tu hak dalam hak saya terima respon hak Majid Abidin tu, dia kata sebut kafir setok dia tu orang setok keju. Kita ke kafir ni semua berhala. Tu syirik jali. Macam mana syirik jali? Terang-terang. Hak kafir, hak syirik jali semua berhala. Ada kafir syirik khafi. Khafinya tersembunyi. Itu akidah masing-masing. Berpegang jadi perbuatan mari daripada kudrah kita sendiri, yang tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan jadi diri kita. Hak tu kafir tapi khafi, orang tak nampak, tersembunyi, kafir juga. Hak kafir syirik jali semua berhala. Hak kafir syirik khafi, hak tadilah pegangan kafir. Pegangan mana orang tahu, akidah masing-masing. Hak kata riya, ujub, takabur, itu syirik asrar, syirik kecil. Itu tak kafir. Jadi pembagian syirik itulah ada bagai-bagai. Tapi hak kafirnya sama ada syirik jali ataupun syirik khafi. Jali nyata terang-terang, khafi tak nyata. Mana hak jalinya? Kafir hak syirik jalinya sembah berhala, sembah makhluk. Itu kafir terang-terang. Mana hak kafir tersembunyi? Berpegang dengan akidah tadilah hak kafir tersembunyi, memang tersembunyi. Tuang tu rajin sembahyang puasa rajin, bukan kata wajib sunat pun rajin, tapi pegangannya kafir syirik khafi yang tersembunyi. Ni dia kata setok. Ada satu cerita tu, dia orang tak sihat sikit lah, dia ada pembedahan dah lah. Orang tua kan, bukan tua sangat, orang pecing dah lah, tapi kesihatan dia tak molek lah, jatuh ke gitu lah, ada pembedahan. Jadi dia dengar radio Terengganu FM tu lah, dia dengar hak malam kami. Dia ustaz, dia mengajar di Sabah Sarawak. Kemudian dia dengar tauhid itu tak nak tidur, sampai kena pergi hospital. Dah orang tak sihat dah, tak boleh tidur pula. Kita orang
hak sehat ni pun kalau tak boleh tidur, bangun pagi esok tak sihat lah. Ni orang tak sihat dah. Orang hak jenis belah dah dada dia nya. Apa? Allah lama kening. Saya duk cara pekoh je. Oh kalau kira tu gak pegangan saya tak ada mana hala tu. Oh dia jadi macam kejut. Tak nak tidur tu. Dia cerita pada sepupu dia. Pupu dia masuk orang puang dia ada masuk dalam kelas. Dia cerita. Nasihatlah ke dia. Belajar molek, bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kerana Tuhan buka kita sebelum daripada kita mati. Tuhan Maha Pengampun. Selagi nyamuk tak sampai batang halkum, taubah kita taubah yang nasuha, tak ada licin. Sebagaimana orang tidak pernah berdosa. Tuhan ampun. Bertaubah kepada Allah. Tapi nak ceritanya, dia ngajar dulu, duk main pekoh je dia kata. Tauhid tak pernah heran. Bila dengar cerita tauhid dalam majlis Abidin tu, Allah, saya tak ada waktu. Tak ada waktu, tak ada guna. Nak pekoh kena comel akidah. Ni ustaz dah. Pencing. Tak apalah tu. Nasihat ke dia. Kena redha, itu susunan Allah. Bahagian masing-masing. Tapi Tuhan susun kemudian sedar tu kan. Bertaubah. Bersyukur kan. Sebab kita sempat bertaubah. Tak mati dalam keadaan berpegang seumpama tu. Itu sebesar-besar kurniaan daripada Allah. Taufik hidayah Allah tu paling besar sekali. Jadi bunyi kafir. Dan memang kafir lah. Kalau berpegang akidah yang kafir lah. Tenaga yang diri kita ni bukan Allah jadikan. Memang kita sihat. Sihat daripada budak, daripada muda sihat. Dengan tenaga kita ni lah, kita menghasilkan pekerjaan. Dengan zat, dengan diri kudrah yang diri kita. Tu kafir ijma' ulama'. Qadariyah lain. Hak dah sebesar ni. Tenaga diri kita ni Allah yang jadikan. Sampai saat, tenaga itulah yang bermainkan peranan pula. Tenaga tu yang menggerakkan tubuh badan kita. Tenaga yang Allah Ta'ala letak itulah yang menghasilkan pekerjaan. Yang mana pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir sebab dia ada kaitan dengan Allah. Yang menggerakkan tubuh kita, kudrah. Yang menghasilkan pekerjaan kita, kudrah yang ada di kita. Kudrah yang kita tu mari mana? Allah yang jadikan. Dia kait dengan Allah. Sebab tu pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir. Tapi ini tidak keesaan pada perbuatan. Jadi perbuatan Allah, pekerjaan Allah bukan sekian perkara, bukan kesemua perkara. Jadi perbuatan Allah, pekerjaan Allah, letak kudrah di tubuh badan kita, lepas tu siap pekerjaan Allah. Tak ada dah pekerjaan Allah. Mana kata sekian perkara, kesemua perkara, qadar dan qada Allah. Sebab tu akidah yang besar. Sebab bercanggah dengan rukun iman yang keenam. Tapi kenapa ulama tidak menghukumkan kafir? Sebab kudrah, tenaga, rank, energi yang ada di tubuh kita ni mari daripada Allah yang bubuh. Situ je. Sikit dia ada sandar dengan Allah. Lepas tu pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir, tapi pandangan kata kafir. Dengar ni. Jadi bab menafikan qada perbuatan atau bab lain. Mu'tazilah perkara jahat, mereka hanya menafikan qadar jahat. Allah tidak menentukan. Allah tidak menentukan perkara jahat. Seseorang yang memilih sendiri, Allah hanya mengetahui. Bila seseorang melakukan perbuatan jahat yang terjadi itu adalah qada daripada Allah. Ini Mu'tazilah yang menafikan qadar jahat, tidak menafikan qada jahat. Tiba-tiba menafikan qada jahat pula. Bukan Allah yang menjadikan pekerjaan jahat itu pula. Pekerjaan jahat tu terhasil daripada perbuatan kita sendiri. Terhasil mari mana tu? Mari daripada kudrat, tenaga yang Tuhan letak kita. Tu satu lagi Mu'tazilah. Mu'tazilah Qadariyah namanya. Sebaliknya, hasil jadi pekerjaan jahat tu mari mana? Mari daripada tenaga kita, keupayaan kita, roh kita tu yang melakukan. Tenaga tu mari mana? Allah letak tak? Tenaga tu ada sendiri dan tenaga itulah yang menghasilkan pekerjaan sendiri. Tu kafir ijma' ulama'. Mana? Jadi kita duk tajuk ketentuan jahat. Kita ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat qadar daripada Allah dan qada daripada Allah. Mu'tazilah perkara jahat tidak ada qadar daripada Allah, tapi qada daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian itu pegangan percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Itu ada percakapan. Jadi insya-Allah kelak datang kita masih lagi di tajuk qadar, perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Wallahu a'lam.